penyebaran ilmu, tumpuan penyebaran Islam, pusat one stop center, apa sahaja di masjid, maka didikan anak kalau tak bermula di masjid, habis India kata hilap puci, hilap. Sebab Rasulullah nak mengajar beza dunia dengan akhirat. Duduk di rumah dengan duduk di masjid jauh beza. Bila duduk di masjid, tempat apa kita kata? Tempat ibadah. Duduk di masjid ini daripada kalangan orang yang beriman. Tak ada majlis mengumpat di dalam masjid. Ada orang mengumpat dalam masjid? Tak ada. Ada orang buat fitnah dalam masjid? Dalam masjid. Tapi kalau di luar, macam-macam. Masjid, pakaian kena tutup aurat, mulut nak kena jaga, adab duduk macam mana, tak boleh berak kencing ni sini. Yang tu kalau Islam dihayati sebetul-betulnya tuan-tuan, insya-Allah. Tapi sebab hari ini kita banyak melihat kepada dunia di luar sana, maka masjid sunyi, masjid suram, sepi. Kalau ada pun itulah Tok Imam, Tok Bilal, Tok Syiah. Dan yang keempat, bakal-bakal jenazah. Yang tu ramai tuan-tuan. Yang pertama, KBJ, kelab bakal jenazah, tu yang ramai. Yang kedua, KRU, kelab rambut uban. Yang ketiga, POP, POP, Satuan Orang Pencen. Yang ni memang ramai. Alhamdulillah malam ni nampak sama je. POP pun ramai, KRU pun ramai, KBJ pun ramai, anak muda pun ramai. Makna bolehlah balance lah, imbang kota warisan ni. Kalau tidak jenuh. Kita dengar bunyi azan pun takut, naik bulu rumah kita meremang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan macam azan Popeye tuan-tuan. Yalah, elon tak dapat, kupang pun tak ada. Yang tu bunyi lain macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ai, demam ke Bilal? Bukan demam. Duit tak ada. Tu cuba bagi sikit elon, 1,500 sebulan. Bunyi pun beza. Baru anak-anak kita semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, ni aku ni mimpi ke ni? Mekah ke Madinah aku ni? Ke di kota warisan? Nampak? Terkejut perut maya itu. Lain macam azan. Yang tu sebab apa dia? Ada 2,000 lain bunyi dia tuan-tuan. Angka ni tu kita lihat pentingnya masjid ini bagi masyarakat, supaya kita pun dididik dengan akhirat, dan anak-anak two in one, seiring dan sejalan, dua-dua jalan. Bukan hanya kita je anak ni, tak apa mereka datang biar gasak riuh rendah, tak apa, sekali. Sebab kami dah masuk TV selalu sah. Dalam TV tak boleh bunyi batuk pun tak boleh, bunyi kahak lagi tak boleh. Ya, tanya ustazah, masuk tu tak boleh buat apa dah, kentut pun tak boleh. Tak bagi tahu. Semua kedap bunyi, tak boleh gelak, tak boleh diam. Kru-kru bagi tahu. Depa cakap pun pakai bahasa isyarat. Dalam studio depa tak boleh cakap, diam je. Semua main tunjuk tangan. Nak bagi dak jangan sambung lagi, tapi tak boleh cakap. Ustaz pun gasak balon sedap cakap ni. Umpam-umpam. Sudah tunjuk belumbuk sudah tuan-tuan. Masjid tak apa, bagi biar beriuh sikit. Jangan kipas tu dia gayut sudah, jangan jadi tazim sudah. Nak ceritanya,
didikan anak-anak ni yang pertama kenal Rasulullah. Kan itulah bila budak-budak yang belajar Al-Quran, tahfiz Quran, pondok, sekolah Arab, cuba tuan-tuan tengok, lain tak? Saya selalu berbelah syalam, banyak mahat tahfiz. Mereka datang surau Allah, mereka datang tu dekat terus, kita pegang tangan, cium tangan tu. Budak-budak lagi ni, Allah, darjah 1, darjah 2, kenit-kenit ni, datang dekat kita cium tangan, datang dekat kita cium tangan. Nampak diajar di sekolah agama macam mana ustazah, macam mana ustaz, guru pondok ajar semayang macam mana. Beza tak? Kalau anak kita tak dididik dengan cara macam tu, nak salam tangan orang tua dah tak ada dah. Generasi hari ni tuan-tuan, hormat orang tua bes. Kadang-kadang dengan bapak pun panggil bro. Assalamualaikum bro. Bapak panggil bro. Dah biasa. Di mana? Dengan kawan-kawan. Bro. Kadang-kadang lemah perut dengar tuan-tuan. 5,000. Bro. Mana datang perkataan bro? Orang putih pun terkejut. Mana ada orang putih cakap bro? Bro tu singkatan daripada brother. Bro. Semua bro. Lepas ni bro pula lagi tuan-tuan. Supaya sedap pula lagi dengar. Panggil itu je. Kan itulah Islam mengajar bagaimana ucapan yang pertama kita bertemu orang-orang yang beriman. Ajar anak-anak kita salam qabla kalam, beri salam sebelum bercakap sesuatu. Assalamualaikum. Ini didikan. Anak balik sekolah, Assalamualaikum ibu, Assalamualaikum abi, abuya, cium tangan, peluk. Kita pun sayang pipi kanan, pipi kiri. Kenapa? Kerana kita lihat bagaimana Rasulullah ajar anak. Fatimah macam mana? Allahu Akbar. Cara makan Fatimah, pakaian tu saya ceritalah. Pergaulan Fatimah dengan kawan-kawan. Ada macam hari ni? Jauh. Sebab itulah bila Ruqayyah meninggal, Rasulullah buat pengumuman, siapa yang semalam tak buat dosa kecil, tak buat dosa besar, barulah aku izinkan pegang jenazah anak aku yang nak dimasukkan ke dalam liang. Meninggal Ruqayyah. Itu jenazah bukan hidup, meninggal dah, mati. Rasulullah tak izinkan anak dia dipegang oleh mereka yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa. Kita bukan kata rokok, bukan kata tak semayang, yang main judi, arba'atun digitun maghnum, arba'atun 4, digitun digit maghnum, magnum 4 nombor ekor. Itu yang kaki magnum pun banyak pegang jenazah kita tuan-tuan. Ya, berebut. Yang terkedarah duit rasuah, yang berzina, na'udzubillah min zalik. Didikan Rasulullah kepada anaknya, Nabi tak bagi orang yang kotor pegang jenazah anak dia. Cuba kita bayang, kita balik asuhan tadi. Itu sebab ambil Nabi, kita tahu apa yang Nabi suruh, yang wajib, sunnahnya jangan tinggal. Solat. Waktu Nabi nazak ketika itu, Nabi sebut solat. Nabi pesan umat dia jangan lupa solat. Sebab solat ni cukup penting, maha penting dalam kehidupan. Sejak usia 7 tahun suruh anak sembahyang, kata Rasulullah. 10 tahun pukul kalau tak sembahyang. Berapa ramai hari ni yang anak-anak kita 7 tahun boleh mengaji Quran. Ada yang tak khatam Quran pun ada, yang tak boleh baca langsung pun ada, yang tak boleh mengucap pun ada. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Generasi new millennium, borderless world, sophisticated. Inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku hari ini. Saya terima satu panggilan dalam Radio Hot FM Konti, studio Radio Hot FM di Seri Pentas, sehari sebelum puasa.
program bicara agama bab puasa. Tahun lepas bab ibadat korban, tahun ni panggil lagi, telefon, Ustaz, saya baru kahwin 24 tahun, besok puasa, kalau saya bersetubuh dengan suami batal tak puasa? Apa kita nak jawab tuan-tuan? Kita pun pening lalat tengok soalan. Bukan siang, malam. Malam makan boleh, minum boleh, semua boleh malam. Dia tanya malam batal tak puasa kalau setubuh dengan suami? Saya kata, adik, kalau malam pun batal, bukan adik aja menggelupur Parkinson, saya lagi kuat menggelupur Parkinson. Saya kata, tu nak ceritanya malam tuan-tuan. Boleh ke tahan 30 hari 30 malam puasa? Jangan buat. Ni semua muda-muda belaka ni 70 tak apa, masuk dalam bilik, tengok kalau ada lalat, halau lalat je, syuh 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 syuh. Ya, tu 70. Kalau 78, kalau ada nyamuk, ukur nyamuk itu je, tepih itu. Kalau banyak sangat, ambil baygon spray, spray dalam, tak melompat kawan tuan-tuan. Nak ceritanya 78, ini kita 28, saya 38. Jangan buat menggeletor kita. Hui, 30 hari 30 malam. Jadi saya kata, adik, inilah malam tak ada masalah. Al-bantayun wal sapuyun wal balulun, sama juga yang tadi. Nak ceritanya malam tak ada masalah. Oh, ya ke? Yang kedua, Ustaz, besok puasa, kentut batal tak puasa? La ilaha illallah tuan-tuan. Soalan kentut tanya batal tak puasa. Ertinya apa dia? Dia tak belajar sampai peringkat yang fardu ain pun dia tinggal, ta'arif puasa tak tahu. Dek, kalau kentut batal, kencing lagi batal. Saya kata, kencing